Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hajah Zainun ya. Canberra masih orang pertama yang menyapa Tok Abah. Wow, tahniah Hajah. Hairul Hazri nombor 2. Lepas tu Abdul Rahim Latif Singapura juga nombor 3. Hairul Hazri nombor 3. Lepas tu Mesa tadi Haji Rahim nombor 3. Ya, lepas tu Suhaila ya. Suhaila mana lepas tu, lepas Suhaila laju sangat ni. Nurizan Sulaiman Jannatul Naim ya. Jannatul Nisa Nurizan Sulaiman Amirah ya. Zurinah Maisa Nani Triana Intan Sumaya ya. Misa Salasia Muradi ya. Lepas tu Nozinur Haslinda Sharifah Aziza Abdul Rahim Abdullah tidak sudah tadi. Fadila Misa dah. Norma Basa sudah. Maimunah Cik Nah Imah KS ya. Wah, ni lagu ni ya. Amy Hamijah kod Amy pun dah ada dah. Terima kasih. Tabung korban dah masuk. Ida Muhammad Misa dah sebut. Malisa Lisa Mazlina Masri Nurizan Syamsuddin ya. Terima kasih. Norma Basada Rashidah Syamsuddin Nurizan Sulaiman sudah. Coach Ami pun kata dah dan sedekah subuh. Tania Hidayah Salasia Muradi dah sebut. Intan Semaya dah sebut. Safia Osman Waalaikumsalam. Lepas tu Yan Yayan All in Kitchen Sandra Ellen. Hari ni Jumaat ya. 28 hari bulan. Joy Mas Mardi ya. Zaim Handi Miskam dah masuk. Waalaikumsalam. Cik Arman Muhammad Ramli. Like dan share guys. Like dan share. 58 dah masuk kelas. Baru 28 share ya. Muhammad Ramli Amy dah. Allahumma salli ya. Rashdan Ahmad. Lepas tu Mazlina masih dah sebut. Good morning to everybody. Nur Aziz Sobahul Khair ya. Lepas tu Coach Amy kata dah share. Yati Idris Sapi Waalaikumsalam. Syamsina Sa'ad Sharifah Azizah dah share. Terima kasih. Salasia Muradi ya. Jebon terima kasih. Jebon selalu share terus ya. Share, like, share kepada ramai kawannya. 10 ke 15 20 kawan ya. Mazlina Masri Nurlela Zaim Adimiskan kata segak tu Imam tu Abah ya. Okey. Terpaksa jadi imam lah Datuk Bangka. Mansia Akil ya. Normila Ridwan Sandra Ellen dah share. Terima kasih. Hamita Asrita Singapura, terima kasih. Yang good morning to you. Zaila Muhammad Shah Alexander Man, terima kasih. Syuhada Syakirin Abdul Manaf ya. Hamita Asrita dah sebut. Intan dah sebut. Asni Asri Ahmad Mokhtar Nordin dah masuk. Terima kasih cikgu. So Zaim kata yuk sharing bagus. Sharifah Aziza ya. Normila ya. Normila siapa? Mukhtar Nurdin, Normila Ridwan, salam Jumaat. Maznan Mustafa, like dan share guys. Baru 64 yang share ya. Baru 64 share. Jadi ramai lagi yang belum. Hamita dah share, terima kasih. Jannatul Nisa dah share. Syuhada ya. Salam Jumaat, terima kasih. Dan yang lain lah. So hari ni hari Jumaat Saidul Ayam 28 Oktober ya. So pantasnya masa berlalu ya. Tok Abah malam tidak ada kelas bahasa Arab. Hari ni hari Jumaat, Tok Abah ada tugas mungkin kat immigration. Lepas tu petang ada appointment jumpa uncle daripada Perlis datang ziarah ya. So selepas ba'da solat Jumaat ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Dan untuk anda yang bekerja, selamat bertugas. Happy birthday, happy anniversary, happy holiday, happy journey. Dan untuk mereka yang sakit, sahabat Tok Abah pun dengar khabar dah buat test dengan doktor kena buat bypass. Kita doakan agar operasi berjalan lancar Datuk Nik Azmi ya. Dan mudah-mudahan sembuh ya, ikut jadual Allah ya. Kita doa, tapi Allah yang tahu yang terbaik yang untuk menentukan dia punya speednya. Kita minta segera
Allah kata no. Kita minta apa ni lewat, Allah kata segerakan. So Allah Maha mengetahui. So kita berserah pada planning Allah. Ya, itu kata ulama lebih makbul doa kita kalau kita tidak suruh segera. Ya, seolah memberi arahan kepada Allah kan. Kita memohon ya. Baik. Samalah ya. Semalam viral ustaz cakap ya. Siapa yang lebih besar ya? Ketua atau wakilnya? Ketua lebih besar dari wakil, maka kita rakyat adalah ketua. Wakil rakyat adalah orang suruhan kita. Jadi patutnya wakil rakyat ya kena tawaduk, kena hormat, kena lebih beradab kepada rakyat yang diwakilinya. Dia jadi wakil, kita yang bos. Ya, kita mesyuarat, tak dapat pergi, bos tak dapat pergi, hantar wakil. Jadi bos lebih tinggi martabat daripada wakil. So wakil rakyat kena ingat ya, anda sebenarnya di bawah ya rakyat, tapi kita ingat Tok Abah dah pesan pada anak Tok Abah pun, kita muliakan semua orang, sama ada dia seorang pencuci ataupun Perdana Menteri, sama je kita layan sama sebab manusia tak ada beza ya. Yang membezakan manusia dari perspektif Tuhan Allah ialah hatinya, amalannya. Tak kisahlah dia wakil rakyat ke, dia menteri ke, dia daripada menteri ke ya, tapi perspektif ataupun kemuliaannya di sisi Allah based on the heart and the action, not the status, not the wealth, not the keturunan, not whatever endowments that you have lah. Ya, ingat ya. Sebenarnya ramai wakil rakyat yang kadang bukannya terlupa diri, lupa yang dia kena menghormati rakyat sebab dia mewakili rakyat. Rakyat pilih dia pun. Jadi rakyat jangan rasa rendah diri, tapi jangan sombong ya. Jangan over ya. Kita kena ingat diri kita sebab orang yang berilmu ialah orang yang beradab. Orang beradab tanda berilmu. Ramai yang berilmu masih biadab ataupun lupa diri dan biadab. Baik. Hari ini hari Jumaat, sekali lagi ulang ya. Program kita pagi ini dibawakan oleh webinar pada 27 hari bulan November. Tips menangani pasangan yang merajuk. Untuk cikgu-cikgu dan keluarga pendidikan di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ya. Tok Abah akan bersama dengan dua orang lagi pakar psikologi dan dalam bidang masing-masing akan terlibat dalam satu convention persidangan kesihatan mental dan kesejahteraan emosi di kalangan guru-guru wilayah persekutuan. Ini di bawah KPM lah ya. Tapi diterajui oleh PPD Sentul. Tok Abah sebut semalam Selayang, silap ya. PPD Sentul dan Majlis Guru-Guru Besar. Ya, of course ada strategic partner dengan One V Sdn Bhd dan juga oleh tak boleh lupa ya, World One ya, why how ya. So adalah dia punya strategic partner. Itu pun Tok Abah akan terlibat pada 26 hari bulan November. Kita akan buat di Maib, expect about 4 to 5,000 teachers untuk participate. Tok Abah pun dah excited dah. Nota dah siap ya, tengah repair lagi. Baik. Ya. So untuk mereka yang dah mula mendaftar, semalam Cikgu Nazrin kata dah mula ada orang mendaftar ya. Tok Abah tak tahu siapa yang telah mendaftar untuk program tips untuk menangani pasangan merajuk pada 27 hari bulan ya. Alhamdulillah ya, dah mendaftar. Sebab nampak lama kadang padahal tulat dah masuk tahun bulan baru. Dah 1 November kejapnya ya. Allahumma selamat dah hujung tahun kita. Kalau ada rezeki pada 30 November Tok Abah melakukan ibadah umrah satu keluarga insya-Allah. Okay, let's go. So semalam kita berhenti pada tip ya, bagaimana nak menjadi orang yang berguna kepada dunia. Elak sifat lagu ya, lepas tu tapi kita kena ingat juga ya, jangan lagu dan jiwa merdeka. Tak apa sebut jiwa merdeka. Tengok orang bahagia, kita bahagia. Tengok orang berjaya, kita gembira. Tengok orang gagal, ya kita sedih dan kita bersimpati dan membantu dan mendoakan. Tengok orang susah, kita tolong. Ya, so kita ingat hidup kita untuk berkhidmat. Kita apa yang boleh aku buat? Apa yang aku boleh buat? Apa yang aku boleh gunakan aset yang ada pada diriku untuk bantu orang lain. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain.
Tengah makan breakfast pagi-pagi pun orang dah kacau dengan nak jual tisu lah, nak apalah, nak jual buku lah. Ya, awak dapat rezeki dah dengan makan. Ya, sebab Allah berikan rezeki. Orang tu nak cari rezeki dengan jual buku, dengan jual tisu. Ya, kita santuni mereka. Ya, nak tolong silakan, tak nak tolong jangan berkasar dengan mereka. Ya, kalau awak tak nak tolong tak apalah, sebab ya bukan rezeki awak untuk dapat apa nama kata tu, saham akhirat, saham kubur melalui dia. Mungkin you nak reserve untuk lain, mungkin nak sedekah kat masjid, nak sedekah kat tabung pembangunan surau ataupun masjid, silakan. Tapi yang penting hari ni hari Jumaat, hari yang sangat afdal. Ya, kita bersedekah, ya, dan berselawat dan baca surah Al-Kahfi. Dan potong kuku, trim rambut dan sebagainya. Hari inilah sunnahnya. Dan banyak berselawatan Nabi. Tetapi sedekah subuh masih afdal, ya. Masih afdal. Tahniah untuk mereka yang dapat sedekah subuh dan menghadiahkan pahalanya untuk orang yang tersayang yang hidup ataupun sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Alright. Ya. Lepas tu kita sambunglah hari ni. So rupanya untuk jadi aset yang berguna kepada dunia, nak jadi orang berguna, kita kena faham tentang cabaran kejayaan. Yesterday I mentioned about you got to define kejayaan based on your own perspective. Apakah kejayaan bagi diri anda? Kejayaan bagi orang sesuatu ialah dapat sembahyang 5 waktu, dapat baca Quran tiap hari, dapat bermain dengan cucu, ya. Sangat berjaya, sangat dia sihat, dia boleh bersembahyang kat masjid surau, ya. Dia boleh ziarah kawan-kawan weekend, ada kenduri, ada mengeteh dengan kawan-kawan lepak-lepak. Tok Abah pun ada, insya-Allah tak salah pada 9 November ke apa, kita ada high tea dengan my batch, ya, ke MCKK Makoba punya group. Ada 40 lebih orang akan berkumpul, ya. 40 lebih orang akan berkumpul adalah sahabat-sahabat orang yang mungkin cenderung dalam politik, akan berikan kita tausiah ataupun penjelasan lah, ya. Dia punya perspektif, dia punya viewpoint mengenai PRU 15. Seronok juga, ya, jumpa orang-orang muda, bukan orang-orang yang dah habis muda, ya, umur 70 tahun, 70-an, 71, 71, 72. Ya, ni my batch, ya. MC 6870. Seronok sangat, excited, ya, looking forward. Tok Abah mula-mula tak dapat datang, tapi tengok adjust schedule, boleh attend. So ini yang excited nak jumpa member. Something to look forward. Ingat, orang akan rasa bahagia, akan rasa bersemangat bila ada something to do. We have a lot of thing to do kalau nak buat, ya. Walaupun kita on wheelchair pun there have a lot of thing to do. Ya, we have something to do, someone to love, and we have so many people to love. Love the world, love our neighbors, love our family, yeah. Of course, love our kids, our cucus, yeah, and our partner, yeah. Someone to love and something to look forward. Tok Abah looking forward untuk high tea bersama classmate. Seronok, ya. Masih ramai lagi classmate Tok Abah yang masih ada di dunia. Walaupun dengan cabaran masing-masing, tetapi masih ramai. Daripada 117 orang kot dalam batch kami, 117 orang, batch tahun 68 SPM, MCE lah, MCE Form 5, 68, ya. Ya, mungkin dah 20 orang kot ataupun lebih yang meninggal dunia, tapi ramai, ya, yang masih sihat. Kita akan berjumpa, berinteraksi, bersilaturahmi, ya. Alhamdulillah. Something to look forward and someone to love, ya, and something to do, all combined. Ya, mudah-mudahan. So, mudah-mudahan kita sentiasa positif. So, what is your definition of berjaya? Dan kejayaan ada cabaran. Sebenarnya ramai orang kata, aku tak nak naik pangkat lah. Sebab kalau naik pangkat kan, aku kesunyian. Aku seorang, because it is lonely at the top. It is so lonely at the top, ya. Kalau kita naik bukit, ya, seorang aja ke atas bukit tu. Seorang aja naik gunung. Seorang saja. It's lonely at the top. Sebenarnya kata, I don't want to. Ada orang kena promote, kena transfer ke tempat lain. Tak ada kawan, tak ada geng, tak ada member lepak. Saya kata, ya Allah, awak pergi ke tempat baru. Terus sembahyang berjamaah di masjid di surau, ya. Dalam masa seminggu dah ramai kawan baru. Ya, kawan baru yang fresh, yang dapat new perspektif, ya. Awak bentuk silaturahim. Orang yang bentuk silaturahim akan dibuka pintu rezeki, dianjakkan tarikh ajal. Tapi itu spesifik untuk silaturahim.
Tapi ada ulama pesan silaturahim ni ialah memanglah dengan mereka yang pertalian keluarga, tapi yang tidak pertalian keluarga pun kita ada hubungan persaudaraan dari segi agama sekurang-kurangnya. Gitu, bukan tali pertalian rahim ataupun darah. Ya, but still the pahala is still fantastic untuk memutus silaturahim ataupun hubungan, ya, persahabatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, okey. So, jom kita ingat bahawa setiap yang kita kejayaan kita capai itu ada cabaran, ada tanggungjawab, ada new responsibilities, new roles and function, ya. Awak dilantik, katalah ni sebab sekarang ni adalah mood pilihan raya, awak dilantik berjaya menjadi wakil rakyat, berjaya. Ingat, anda wakil rakyat, tak kisahlah member parlimen ke, DUN ke, awak wakil rakyat. So, kita ni wakil, subservient kepada orang yang diwakili. Bos mewakili mesyuarat kepada anak buahnya. Jadi siapa lebih penting, lebih tinggi martabatnya, maka bos lah. Yang wakil second level lah. Jadi rakyat is the boss, wakil rakyat is second level. Gitu dia punya maksud. Tapi kadang-kadang ialah kita rakyat pun kadang memuliakan sangat wakil rakyat sampai mereka pun, bukan salah mereka, mereka pun lupa. Aku ni wakil rakyat, aku ni nombor 2 berbanding rakyat, rakyat nombor 1, aku nombor 2, aku wakil mereka. Mereka, they are my boss. Sama juga orang yang jadi manager sebuah syarikat, ya, ataupun CEO sebuah syarikat. CEO sebuah syarikat, gaji awak dibayar oleh customer. Siapa bos? Bos ialah yang bayar gaji saya lah. Bos yang bayar gaji saya. So you are the CEO. Ya, number 1, Chief Executive Officer. Ya, pengurus besar, the boss in the company. Tapi gaji awak dibayar oleh customer. Siapa bos? Siapa bos awak? Customer. So, awak patut sombong kat customer ke? Awak kena merendah diri kepada customer. Check it out. Berapa orang CEO betul-betul, ya, dia merendah diri dan menganggap customer, orang awam, bos awak. Check it out. Check it out. Ya, awak wakil rakyat, awak sebenarnya jadi kaki tangan awam. Orang awam is the boss. Awak kaki tangannya. Awak the servant of the people. So who is the boss? The people. The people are the boss. Itu kena ingat. Ya, bila kita berjaya, tak kisahlah sebagai seorang manager, sebagai seorang CEO, sebagai GM, sebagai seorang presiden, sebagai seorang pemimpin, siapa yang meletakkan awak di sana? Yang meletakkan anda di sana, they are your boss. Yang bayar gaji awak, they are the boss. Ya, yang jadi pemimpin-pemimpin negara pun dibayar gajinya oleh duit rakyat. Jadi rakyat are the boss. So guys, dengar dan insaf dan kata orang tu back to basic. Kena faham supaya tidak sombong. Ya, orang sombong tanda bodoh. Peribahasa Melayu, bodoh sombong. Walaupun maksudnya berbeza, tapi orang yang sombong confirm bodoh. Sebab orang yang pandai tak perlu sombong. Orang yang bersopan santun tanda berilmu. Ramai yang orang berilmu memang tak sopan santun biadab. Orang beradab tanda berilmu. Orang kalau beradab mudah dapat ilmu. Student yang beradab, sopan santun, dapat ilmu yang berkat daripada guru-gurunya. Termasuklah anak murid doakan guru, menghormati guru, bantu guru, ya, dengar cakap guru, berkat ilmu anda akan berjaya di dunia, di alam barzah, di alam akhirat. Okay guys, ni hari Jumaat, lain pula begini. Satu lagi tip untuk jadi orang yang berguna untuk diri masyarakat, keluarga, malah dunia, to be an asset to the world is kena ada sifat the next one. Tapi sebelum tu, program kita di samping dibawakan oleh webinar pada 27 November menangani pasangan yang merajuk itu antara 7 jam hingga 7 tahun, kata pakar-pakar psikologi. Tapi Tok Abah dah sebut banyak kali kan, Tok Abah jumpa kes yang 10 tahun merajuk baru settle, 14 tahun merajuk baru dapat dibantu, selepas 14 tahun baru reda, baru pulih. Rajuknya 14 tahun. Ada satu kes, ini ekstrim lah ya, 44 tahun kemudian baru pulih rajuknya. 44 tahun kemudian. Daripada umur 16 tahun sampailah umur 60 tahun. So, 44
44 tahun. Ya, dia merajuk. Parah ya merajuk ni. So dia walaupun psikologi kata normally is between 7 hours to apa dalam bahasa Inggeris yang merajuk ya. Apa dalam bahasa Inggeris merajuk? Tak apa dah check dulu tapi terlupa ya. Who can help me? Siapa yang sahabat-sahabat dari Malaysia, Singapura yang hebat ya. Mona Maria boleh bantu tak apa ke siapa? Kod Amy Hamijah ya, Salamah Sariman. Orang sombong itu bodoh crack. Orang sombong tu memang dia bodoh. Banyak dia punya tak tahu sampai dia sombong diri. Sebab kalau dia kenal diri, dia kata aku ni tak ada apa-apa berbanding orang lain yang jauh lebih hebat. Makin banyak kita belajar, makin banyak kita tak tahu. Makin rasa rendah diri. Nur Faralina Abdullah, ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey. So, apa maksud dahsyat tak apa, terima kasih Puan Salma Sail. Cikgu Yunus dah masuk rupanya. Ya. Lepas tu Zainal Abdul Qadir dah masuk. Arani masuk. Salamah Sariman. Baba Hassan dah masuk. Zainal Abdul Qadir. Okey. Faridah Dul. Farid Dul. Huda Wadah. Huda Wadah ya, Zainal Abdul Qadir ya. So, apa dia perkataan bahasa Inggeris merajuk? Ya, dia sulking. Okey, Nurin Nur. Dia dah Google ya, sulking. Ya, Amy. Coach Amy kata merajuk ni mungkin dalam bahasa sulking, sulk yang dia merajuk muncung. Sulk, don't sulk ya, sulking. Said Imran pun kata sulking. Ramai ya yang pakar bahasa Inggeris ni. Ya, Coach Amy ya. Said Imran kata, Safia Osman kata sulking. Ya. Pantas lah you ni. Didi Zari dah masuk. Muhammad Muzakir. Sulking. Muhammad Muzakir bukan sulking juga. Ya, satu abah seorang yang Okey, terima kasih sahabat-sahabat. 134 orang dah masuk kelas, 287 share. Terima kasih. Wow. Kak Liza Salam dah masuk, Jebon dah masuk, Rizal Salam, ya. Dan Nur Faralina tadi. Okey. Baik. So come to our webinar ya. Pada pada 27 November seronok ya. 3 hari sebelum Tok Abah pergi umrah. Tok Abah sengaja ya nak last spend supaya kita dapat beri khidmat. Mana tahu Tok Abah pun memang berdoa kalau dapat meninggal dunia di Mekah Madinah kan, dapat dikebumikan di sana, alhamdulillah. Kalau panjang umur balik ke Malaysia, alhamdulillah. Kalau sampai masa meninggal di sana, alhamdulillah ya. Allahu Akbar ya. So at 71 anything goes ya. Tapi ingat untuk jadi aset kepada dunia dan sentiasa bersemangat ya. We must have something to do. Don't stop working. Working mean buat sesuatu yang bermanfaat lah, bukan mesti cari duit ya. Don't stop working. Always love someone. Always look forward for something positive. Looking forward. Ya, ingat pasti ada harapan untuk orang yang berdoa. Pasti ada jalan untuk orang yang berusaha. Pesan Guru Tok Abah. Ya, there is always a way for those who seek guidance and help from Allah. Ud'uni qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah, pohonlah, doalah, aku akan perkenan. Pasti ada harapan untuk yang berdoa. Pasti ada jalan untuk yang berikhtiar, berusaha. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa bertakwa, ya Allah akan berikan jalan keluar. Ini dari punca-punca yang kita tak sangka-sangka. Alright? Okey. Tak boleh lupa ya, ada orang remind ya. Of course, program kita sedang dibawakan oleh Kodisi Plus ya. Semalam pun tak boleh bincang dengan sahabat-sahabat tentang Kodisi Plus ni. Ada Cordyceps militaris yang banyak antioksidan dalamnya. Antioksidan ni dia membersihkan sampah saraf dalam badan. Kekotoran dalam badan ya, toksin semua tu dibersihkan. Dia macam vacuum cleaner, antioksidan. So banyak sumber antioksidan, tapi ini telah dikonsentratkan ke Kodisi Plus. Dan ramai orang termasuk Tok Abah yang menekannya dapat alhamdulillah kesan yang positif. Jodoh. Ya, senang, ringan badan selepas exercise ya. Ada orang muda selepas pergi gym atau pergi jogging sampai 10 batu, mini maraton 10 batu, 10 kilo, mini maraton dan sebagainya, dia cepat recover ya dengan izin Allah. Dan dia ikhtiarnya kan. Yang Tok Abah selalu cakap kan, these are all impetus, these are all pencetus. Yang lainnya have healthy living, positive thinking, bersihkan hati, bersihkan kepala,
amalkan kehidupan yang sehat, ya, insya-Allah badan kita akan jadi sehat, orang positif akan berjaya. Ya, hati bersih, dia jadi magnet menarik kehebatan. So ini asbab untuk membentuk satu healthy living. Aku dah makan makanan tambahan macam ini, takkan aku nak makan bukan takkan aku nak sabotaj dengan hisap rokok, dengan ambil benda yang bukan-bukan, dengan tak cukup rehat, dengan ya membahayakan diri, ya contohnya. So this will help. Semua ni ada kat komen pin kat atas tu, dia punya link untuk dapatkan untuk info dan sebagainya. Alright? Okay. Next point. So, of course lah, ini pun tak berulang dan ulang kepada diri Tok Abah, kepada orang lain, kepada Tok Mak, kepada anak-anak, kepada siapa-siapa yang sudah mendengar. Ya, apa kata Imam Al-Ghazali? Kalau orang menegur kita dengan cara yang hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Suruhlah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wahai Muhammad. Allah pun suruh Nabi SAW untuk menyeru ataupun berdakwah dengan cara hikmah, dengan kasih sayang, dengan cara yang sesuai dengan personality, mentality, capacity, kata tu, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia mengikut qadar akal, qadri uqulihi, kadar akalnya. Nampak begitu besar panduan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan kata Imam Ghazali, kalau orang menegur kita dengan hikmah dan kita sentap, kita rajuk, kita sekecil kita marah, kita tak nak terima, kita bongkak, kita tak nak mengaku salah, orang dah tegur kita dengan cara hikmah. Orang tegur kita cara hikmah tapi kita marah. Apa kata Imam Ghazali? Itulah bukti kita ada sifat sombong yang paling maksimum. Orang tegur kita dengan hikmah. Tengok ya, the word is menegur dengan hikmah, artinya dengan secara personal dia tegur, Tok Abah, ya, Tok Abah ni buat silap. Ya, Tok Abah tadi melengah-lengahkan solat tanpa sebab. Ya, walaupun umur Tok Abah dah 71, tapi Tok Abah tadi berbual lara sampai lewat solat asar, sampai dekat maghrib baru nak solat. So that is unexpected of you. Dia cakap dengan lemah lembut, personal. Orang lain tak tahu pun. Kau orang muda bertahu, aku dah banyak makan garam, makan limau, makan jadam, makan Milo, makan Holic, ya, makan Ovaltine, makan makan untuk minum, ya. Makan, aku dah banyak makan macam-macam asam garam hidup dah banyak. Kau sibuk nak nasihatkan aku, kau tahu apa? Who are you to tell me? Mungkin kita tak cakap begitu secara jahar. Tapi dalam hati, budak muda ni memandai-mandai nak menegur aku pula. Itu tanda kita sombong. Kalau ada orang menegur kita ke arah kebaikan dengan hikmah dan awak sentap, kata Imam Al-Ghazali, itu tanda awak ada sebesar-besar kesombongan. Dan orang yang sombong susah nak jadi aset kepada dunia. Sebab awak tak boleh ditegur pun. Nobody is perfect. Not you, not me. Kita tak sempurna. Banyak kesilapan. So, janganlah sombong. Dan ingat, ni yang guru Tok Abah pesan kat Tok Abah. Ingat, Muhammad Fadilah. Teguran yang baik-baik daripada orang sekitar awak. Sebenarnya teguran dari Allah. Nabi dapat wahyu, awak dapat teguran. Mungkin nak dapat mimpi ke, inspirasi, mungkin payah. Ya, tapi Allah bagi kekuatan untuk tegur kamu. Sebenarnya Tok Abah suka, ya. Ada seorang sahabat Tok Abah, my junior, 10 years junior kat sekolah. Menegur bacaan Quran Tok Abah. Tadi tak cukup harakat tadi doktor. Ya, so cukupkan. Sebab kalau orang lain saya segan nak tegur, tapi saya tegur sebab you are my brother. Dia 10 years my junior. Dan you pula selalu jadi imam. Orang dengar cakap you. Jadi nanti image you tercela kalau you baca tak betul harakatnya. Saya kata, wow bro, thank you so much. Sampai sekarang Tok Abah ingat. Bila baca surah tu tak bakal ingat. Ini dia punya ada 3-4 wadah, 4, 5, 6 harakat. Bukannya 2 harakat seperti yang Tok Abah baca, tak betul. Ya, Tok Abah jadi imam. Ya, so tak betul bacaan tu. Taklah berdosa sebabnya, tetapi tak cantik lah. Ya, untuk dapat lebih afdal. Sebab belajar tajwid itu wajib untuk mereka yang mampu belajar. Ya, tapi memang kalau dah lidah kita tak boleh nak ubah. Izazul jadi ijajul, tak boleh nak repair. Kau pakai cincin emas ke perak ke, masih tak boleh repair lidah, itu tak mengapalah. Ya. Okey. So, apa dia? Satu lagi sifat. Tip untuk jadi orang yang berguna kepada dunia.
bersedia menerima teguran dengan lapang dada. Yang selalu disebut, ya, termasuk caretaker PM pun cakap, tasamuh, 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 perkataan Arabnya, ya, tasamuh, berlapang dada. Bersedia menegur orang dengan hikmah, bersedia menerima teguran, ya, daripada siapa-siapa pun. Ingat, yang kecil jangan kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Ni peribahasa Melayu lama. Kecil jangan disangka, alah budak-budak, takkan aku nak dengar nasihat budak-budak. Maksudnya walaupun dia budak-budak tapi mungkin nasihat dia sangat baik. Budak-budak kalau mengajuk, ya, selepas 5 minit settle. Gaduh, cucu tak apa. Gaduh, lepas tu jom kita main pondok-pondok. Jom main kahwin-kahwin, jom main mami and daddy. Wah, kau selepas 5 minit settle. Tapi yang betul-betul mami and daddy umur 40-an, 50-an, 60-an ni, 7 jam sampai 7 tahun rajuknya. Apa cerita? Siapa lebih matang? Budak 5 tahun yang habis hilang rajuk selepas 5 minit, atau budak yang purba ni, budak purba yang umur 60 tahun, rajuknya sampai 7 tahun, 10 tahun, 14 tahun, yang tuan abang pernah jumpa, 44 tahun. Aduh, apa cerita? Ya? So, kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Peribahasa yang sangat dalam dia punya implikasi. Artinya, jom kita berlapang dada untuk menegur dan menerima teguran. Okay guys? Untuk jadi aset kepada dunia. Syukur, Alhamdulillah. Dan program kita pagi ini juga disamping dibawakan oleh webinar pada 27 November. Iaitu, jom tips untuk menangani pasangan yang rajuk, relevan untuk semua orang. Sangat penting, sangat praktikal dan sentiasa kita hadapi cabaran begitu. Cucu merajuk, anak merajuk, pasangan merajuk, mertua merajuk, ipar dua merajuk. What are we supposed to do? Alah, biarkanlah saja. Masa akan merawat mereka. Yes. One of the ways is masa akan merawat mereka. Tapi itulah. Kerana sampai 7 tahun. Nak bagi masa sampai 7 tahun, 14 tahun, 10 tahun, 44 tahun, baru hilang rajuk. You wait that long? Memang salah satu strategi lah. Biarlah masa merawat rajuk mereka. Correct. It is a profound advice. But sometimes, time is not on your side. Tuan Abang dah umur 71. Ada orang merajuk. Tak apalah, maksimum 7 tahun dia hilang rajuk. Dia maafkan sekali saya lah selepas 7 tahun. Sempat ke dia maafkan kita sebelum kita meninggal dunia? The question is, do you have time? Give time untuk orang yang merajuk. But the question is, do you have time to wait? Okay. So, program kita juga dibawakan oleh Excel Pro. Semalam pun kita mesyuarat dengan kilang yang buat Excel Pro ni. So, mereka suggest untuk buat kata tu bukanlah rebranding, tapi improve taste dengan dia punya content untuk lebih untuk menjalan tahun baru. Kita nak buat pembaikan supaya ramai orang dapat manfaat yang lebih. Kita sentiasa buat R&D, buat R&D, apalagi nak improve dari segi taste, dari segi content, dari segi dia punya ingredient untuk membantu orang yang dah memang peminat setia kepada ni. 200,000 dah yang dapat manfaat daripada Excel Pro. Memang sedap lah keduanya. Membawa manfaat lah untuk kesihatan. Dia membawa kesan yang step by step, ya. Sebab bila orang dah invest dengan sedikit pelaburan kepada makanan tambahan Excel Pro ni, maka mereka pun jadi healthy living, ya. Tukar kat rumah tangga, dah bagi makan anak dan mak bapak pun dah makan, dia akan haramkan perkataan negatif, fikiran negatif kat rumah. Itu dah hebat tu. Tak ada perkataan negatif, bodoh, jahat, degil, stupid, idiot, tak masuk dalam kepala, tak terpacul daripada mulut, maka sudah menghapuskan doa-doa negatif. Lepas tu sentiasa memberikan kasih sayang, fokus, kerjasama, suruh anak duduk kat kerusi menghadap kiblat, baca Fatihah, ayat kursi, alam nasrah, doakan guru, doakan kawan. Wow, asbab Excel Pro punya investment. Awak dah bagi ni pada anak-anak, maka ada cetuskan perubahan-perubahan positif, healthy living, 360 transformation. Barulah impaknya, wow, magical.
Bukan sebab benda ni yang terus jadikan budak tu pandai, tak. Dia jadi fokus, dia jadi bertenaga, dia hormat guru, dia doakan guru, berkat ilmu, lama belajar. Akhirnya pandai, berjaya, dunia, alam barzah, akhirat. Asbab Excel Pro, ya, perasa coklat ni yang sangat membantu ratus ribu orang, ya. Mungkin dah juta, tak tahulah kan. Alright. So itu pun penaja kita pada hari ini. Alhamdulillah. Okey. Sambung. Kita ada masa sikit lagi. Satu lagi perkara lah. Satu lagi perkara ialah yang berkaitan ni tuan tak apa pesan pada anak-anak Taubah, sebab charity begins at home. Anak Taubah ni ramai yang kreatif. Yang sulung kreatif, yang nombor 2 kreatif, nombor 3 kreatif. Ini semua yang ketiga-tiganya dengan career masing-masing. Yang sulung seorang peguam, yang nombor 2 seorang trainer come entrepreneur. Dia bidang dia ialah motivasi kesihatan. Memang dia fokus pada kesihatan. Yang nombor 3 dahsyat. Dia memang founder, producer, ya, tauke kepada, betul lah, kepada ni lah, ni termasuk ni Excel Pro dan sebagainya ni. So apa dia buat? Masa dia makan semalam, makan kat kedai, kat restoran Arab, dia bawa timbang. Ni kalau makanan ni mix grill, ni berapa kilo, berapa kalori pun dia kira. Ni makan kat restoran dengan sahabat-sahabat, dengan penghilang produk dia. Semalam kita mesyuarat, Taubah was there, daripada pukul 3 sampai 3.30, pukul 2 tengah hari sampai pukul 3.30 petang semalam, kita makan sambil bermesyuarat. Wow. Ya, dan memang kreatif lah, ya. So, dan tahu pesan pada anak-anak Taubah, buat apa pun kena follow through sampai berjaya. Ya, buat sampai berjaya, sampai tuntas, sampai ada closure. Itu sebab Taubah pesan kepada Tok Mak, kalau kita tak tengok CD pertama dalam sinetron ataupun drama waktu petang, you tak tengok yang pertama, kedua, you tak sibuk nak follow tiap-tiap petang sampai habis, ya. CD ataupun slot yang ke 100. Kalau tengok yang pertama, siri pertama, episod kedua, episod ketiga, you terpaksa tengok yang episod 100. Barulah ada closure. Otak kita tak selesa. Tu sebab Tok Abah daripada tengok drama, Tok Abah akan tengok sukan, tengok tenis, tengok tengah-tengah, tengok berapa skor. Tok Abah tak perlu ada closure. Tak perlu ada closure sebab kita tengok tengah-tengah kan. Tengok ala sukan akhirnya 3 set. So no problem. So boleh switch ke tempat lain. Jadi kita tak perlu ada closure. Jadi kita tak buang masa kat situ. Dapat tengok okey, tak tengok no problem. Tapi kalau orang follow sesuatu siri drama, baik nombor 6 ke, Akasia ke, apa ke, pukul 7, pukul 9 malam, pukul 10 malam, you kalau follow daripada episod pertama, you terpaksa tengok sampai episod terakhir. Kenapa? Untuk ada psychological closure. Kalau tidak, otak kita tak rasa complete. Tetapi bila kita buat kerja, kita tak fikirkan closure. Boleh stop dengan projek sana, projek sini, tapi setengah jalan terbengkalai. Taubah duk perhati je. Ini siapa ni? Anak-anak Taubah. Anak-anak Taubah. So tak apa pesan kat dia orang, guys, follow through. Follow through sampai tuntas, sampai berjaya, sampai tamat, sampai membawa hasil. Come on. Ya. So semua orang yang berjaya dalam dunia, yang jadi aset kepada dunia, orang yang ada psychological, physical, social, ya, dan spiritual closure. Itu sebabnya Tok Abah pesan pada diri, pada orang lain, untuk kita ada spiritual closure. Jangan tidur sebelum solat taubat. Please. Tok Abah pesan pada diri Tok Abah ni. Solat taubat, istighfar 100 kali. Maafkan semua orang. Tutup dengan witir. Minimum 1 rakaat di luar Ramadan. 1 rakaat. Barulah ada spiritual closure. Jadi kita boleh tidur dengan aman sebab aku dah tutup amalan aku hari ini dengan witir. Witir itu membalut amalan kita untuk diserahkan pada Allah dengan cantik. Itu namanya spiritual closure. Seronok juga tu. Itu idea baru daripada dari Tok Abah ni. Tok Abah tak pernah sebut tentang spiritual closure, tak pernah. Ni kali pertama sebut. Selepas 71 tahun hidup. Allah bagi ilham pagi Jumaat. Ya, kalau psychological closure, biasa sebut. Social closure, yes. Artinya kita, maintain persahabatan kita, ya, daripada awal sampai ke akhir hayat. Ya. Itu sebabnya Tok Abah akan meet up with my Makoba Group pada
bila 9 November tak salah tu Haiti, ya, di sebuah restoran di TTDI, dah 42 orang yang akan hadir. Tu seronok sangat. Kita akan jumpa sahabat-sahabat, mungkin akan berjumpa kali terakhir, kita tak tahu, tapi itu social closure. Kita akan sentiasa rapatkan soft bersama sahabat-sahabat. Dan Tok pesan pada semua peserta Tok dalam kursus online, offline, ya, secara ringkas, secara kursus 2-3 hari ke, ya, ataupun 2 hour talk, mesti Tok kata, let's have our spiritual closure. Tok tak sebut perkataan spiritual closure, tapi jom kita akhiri tiap-tiap hari dengan solat taubat 2 rakaat, istighfar 100 kali, maafkan semua orang sebelum tidur, tutup dengan 1 rakaat witir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal witir sepanjang hayat. Barulah dia spiritual closure. Okay guys, untuk jadi orang yang bermanfaat pada diri, keluarga, pada masyarakat, pada negara, pada dunia, jom kita buat kerja sampai tuntas, sampai taman. Ada physical closure, social closure, psychological closure. Dapat apa dari awal. No, next, what? And then kata cucu Tok baca tentang Little Red Riding Hood. And then what happened? And then dia nak tengok apa. And then the hunter kill the wolf, bring out the grandmother and Little Red Riding Hood, and they live happily ever after. Ada social closure, psychological closure, and they live happily ever after the end. Adalah psychological closure. So spiritual closure, guys. From tonight, ni hari Jumaat, ya, penghulu hari. So kita mulakan hari ini sebagai satu titik perubahan untuk dapat spiritual closure. Jangan tidur malam ni sebelum solat taubat 2 rakaat, istighfar 100 kali. Maafkan semua orang. Memaafkan semua orang sebelum tidur adalah salah satu sifat penghuni syurga. Dan tutup dengan witir. Mudah-mudahan anda dan Tok sentiasa dalam rahmat Allah. So, yang bekerja selamat bertugas, yang dalam perjalanan selamat dalam perjalanan, yang sakit, ya, kata orang, cuci diri kita di samping makan ubat daripada doktor, cuci diri terapi kita dengan maafkan orang, solat taubat, istighfar banyak-banyak sebagai ubat. Dan sentiasa senyum. Dan penjaga, orang yang menjaga orang sakit kena banyak senyum. Ya, jangan, yes, awak sengsara, tahu, awak penat, yes, awak memang derita, yes, tapi senyum. Sebab bila awak senyum, ya, walaupun senyum yang terpaksa, aura yang awak pancarkan jadi terapi, jadi ubat pada orang yang sedang dibantu, dirawat dan dijaga, insyaAllah. So, all the best guys. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.